Selamat pagi, salam sejahtera. Kali lagi, kumpulan KJ, Hisamuddin dan Ismail Sabri Yaakob disekolahkan pula oleh seorang lelaki luar biasa berani ini. Saya boleh kata lelaki ini misteri. Selepas beberapa kali KJ, Ismail Sabri dan juga Hisamuddin Tun Hussein cuba mempertikai keputusan PAU dalam UMNO 2022, ini muncul seorang lelaki yang saya sebut misteri kerana tak pernah bercakap tentangnya sebelum ini. Tiba-tiba pula muncul dan menyekolahkan mereka semua. Padu juga ayat-ayat dia ini. Apa kepaduannya? Dengar ini. Beliau kata, tanding jawatan selain presiden, selain timbalan, jika mahu benar atau jika benar mahu pulihkan parti. Dengan kata lain, ayat yang padu ini kalau diubah kepada ayat yang lebih mudah, kenapa nak tanding jawatan presiden dan timbalan presiden sahaja? Jawatan lain kan ada. Kalau nak pulihkan parti, ambil jawatan itu. Itu ayat padu lelaki ini. Nak tahu lelaki itu siapa? Ini dia saudara, pemimpin veteran UMNO, Kir Toyo. Anda mungkin kenal dia. Kir Toyo berkata, sekiranya pemimpin parti ingin membantu memulihkan UMNO, mereka boleh bertanding jawatan lain selain jawatan presiden dan timbalan presiden. Adakah Anda berpendapat sama dengan pemimpin veteran UMNO Kir Toyo ini? Adakah Anda dapat memikirkan seperti dia, yaitu selain daripada memegang jawatan presiden dan timbalan presiden, sebenarnya UMNO masih boleh dibantu untuk dipulihkan. Bukan hanya menjadi presiden dan timbalan presiden sahaja, baru boleh dapat pulihkan sesuatu. Ya, betul jugalah kan. Kadang-kadang saya terfikir jugalah macam tu kan. Kenapa? Hanya menjadi presiden dan timbalan presiden sahaja kah baru boleh memulihkan UMNO? Saya pun terfikir jugalah kan. Jadi kalau begitu saya sependapat dan saya juga setuju dengan Sabudin apabila beliau menulis kalau puak demokrasi yang mahu sangat dipertandingkan jawatan dua presiden di UMNO ini, mahu kuasai UMNO, mereka tiada pilihan, kata beliau. Mereka perlu memenangi sebanyak yang boleh jawatan-jawatan yang lain. Kalau boleh, semua jawatan naib presiden UMNO yang 3 orang itu harus diambil sapu habis oleh mereka. Cukuplah dengan Khairi 1, Ismail Sabri Yaakob 1, Hisamuddin Tun Hussein 1. Kalau mereka sudah kuasai 3 naib presiden itu, kuasai lagi sayap-sayap UMNO. Ada pemuda UMNO, putri UMNO, wanita UMNO. Selain itu, kuasai lagi MKT UMNO. Ada 20 kalau saya tak silap semuanya, kuasai itu. Maka dengan itu, kalau dapat dikuasai semua itu, pasti apapun yang mau diambil keputusan, Zahid Hamidi dan Tokmat tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kalau benar akar umbi UMNO memang betul-betul setuju dengan apa yang dinyatakan oleh KJ dan majoriti menolak Zahid Hamidi, pasti semua jawatan naib presiden dan MKT UMNO juga sayap-sayap UMNO pasti dapat dimenangi oleh puak demokrasi ini. Saudara, bekas Menteri Besar Selangor ini, yaitu Kir Toyo, mempersoalkan sama ada pihak yang ingin mencabar kepimpinan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mempunyai agenda pribadi dalam mencabar 2 jawatan tertinggi parti berkenan. Untuk memulihkan parti, sewajarnya jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dicabar. Jika tidak, ia akan merencatkan proses pemulihan dan melebarkan pepecahan, kata beliau. Mereka yang ingin membantu memulihkan parti sewajarnya bertanding jawatan tertinggi lain dan melontarkan idea dalam Majlis Kerja Tertinggi MKT. Apatah lagi Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, seorang yang suka mendengar pandangan ahli MKT. Bukan Zahid yang berkuasa dalam UMNO, sebaliknya MKT, kata Kir Toyo. Apakah matlamat sebenar mereka yang ingin bertanding untuk jawatan 2 tertinggi? Apakah agenda pribadi untuk menjadi timbalan Perdana Menteri ataupun mahupun menteri? Katanya kepada Malaysia Kini. Wah, hebat jugalah kan. Betul jugalah kalau mereka menang presiden, tentunya Zahid Hamidi sudah tidak relevan lagi menjadi timbalan Perdana Menteri.
Jadi, adakah dengan kemenangan itu, kalau mereka menjadi Presiden UMNO, adakah mereka akan menjadi timbalan Perdana Menteri ataupun mau jadi menteri? Selain daripada itu, yang paling kita takuti, yang tak mau kita terjadi ialah, adakah dengan apabila mereka menang sebagai Presiden UMNO, mereka pula akan tiba-tiba menarik sokongan daripada kerajaan perpaduan dan pula membuat satu lagi gerakan langkah untuk menubuhkan kerajaan bersama Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional. Antara agenda itulah yang boleh kita fikirkan. Mengulas lanjut, Kirtoyo berkata, sekarang bukan masanya untuk pemimpin dan ahli parti itu bertelaga sesama sendiri. Sebaliknya perlu berganding bahu untuk memulihkan UMNO, kata beliau. Pada 14 Januari lalu, majoriti perwakilan yang hadir pada Perhimpunan Agung UMNO 2022 PAU 2022 menyokong usul supaya jawatan Presiden dan timbalan jawatan Presiden UMNO tidak dipertandingkan pada pemilihan parti tahun ini. Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan berkata keputusan itu dicapai menerusi undian yang dijalankan di Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur. Usul tambahan agar dua jawatan tertinggi berkenaan tidak dipertandingkan dibawa oleh perwakilan dari Negeri Sembilan. Pada sesi undian itu difahamkan 4 ahli MKT tidak bersetuju dengan usul berkenaan. Pemimpin UMNO Khairi Jamaluddin antara yang mahu agar dua jawatan tertinggi berkenaan dipertandingkan dan berulang kali memberi gambaran kesediaannya untuk bertanding. Tidak ada sebab untuk kecewa. Sementara itu, Setiausaha Veteran UMNO Mustafa Yaakob berkata, mereka yang sebelum ini berhasrat bertanding dua jawatan berkenaan masih boleh mencuba nasib merebut jawatan yang lain. Jadi tidak ada sebab, kata beliau, mereka yang berhasrat untuk bertanding dua jawatan utama itu berasa kecewa kerana mereka masih ada ruang untuk menawar diri bagi merebut 3 jawatan penting naib presiden yang tersenarai dalam top 5. Malah, kehadiran mereka dalam barisan top 5 sekiranya menang mampu memperkuatkan barisan MKT dalam usaha pemulihan semula UMNO selepas pilihan raya umum ke-15. Tambah Mustafa, perbuatan sindir-menyendir perlu diberhentikan serta tiada keperluan lagi untuk mencabar dua jawatan berkenaan yang diluluskan supaya tidak dipertandingkan. Saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Mustafa ini apabila perbuatan sindir-menyindir perlu dihentikan. Kerana sebenarnya UMNO adalah parti yang kuat. Masih kuat. Cuma naratifnya, cerita daripada orang-orang di luar ini membuatkan seakan-akan UMNO tidak kuat lagi. Kerana kenapa? Mereka saling bertelaga. Jadi kalau mereka dapat kuat, parti yang lain tidak dapat meneguk di air yang keruh. Saya fikir UMNO perlu pertimbangkan semula kejituan kepaduan mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.